Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Arifin. Saya adalah dari kumpulan 3. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugas guru dan dalam penglibatan pelajar dan ibu bapa bagi aktiviti ko-kurikulum sukan di sekolah. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Terdapat 9 isi kandungan di dalam pembentangan kami pada hari ini. Baiklah, apa itu ko-kurikulum? Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pada tahun 2002, ko-kurikulum didefinisikan sebagai kegiatan atau aktiviti yang dipelajari di dalam bilik darjah, tetapi ia dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Manakala, menurut Kementerian Pendidikan pula, ko-kurikulum bermaksud apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan segala nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, ko-kurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan kumpulan, manakala dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 pula, ko-kurikulum ditakrifkan kepada 4 kumpulan. Yang pertama, penyertaan dalam sukan dan permainan. Yang kedua, penyertaan dalam persatuan dan kelab. Yang ketiga, penyertaan dalam pasukan pakaian seragam. Yang keempat, lain-lain aktiviti yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan. Manakala menurut sejarah pula, aktiviti kurikulum ini sebenarnya telah lama diperkenalkan dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan di negara ini, iaitu sejak zaman penjajahan British lagi. Sebagai bukti, iaitu penubuhan pasukan pengakap yang pertama di Malaysia mengambil tempat di Singapura pada tahun 1909. Okey, seterusnya ialah dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum. Dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum ni ada 5. Yang pertama ialah kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Okey, apa tu kurikulum kebangsaan? Kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dari segi jasmani, mental, rohani dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Okey, itu dasar pertama. Okey, kedua ialah penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Okey, matlamat gerak kerja kurikulum yang dikehendaki ialah setiap orang murid diwajibkan untuk mengambil bahagian sekurang-kurangnya satu dalam gerak kerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Murid-murid boleh menyertai kegiatan kurikulum yang mereka minati. Okey. Okey, penyertaan dan kehadiran pencapaian murid dalam kegiatan kurikulum juga hendaklah dicatat dan direkod. Okey, dasar yang ketiga pula ialah penyertaan penyertaan semua guru adalah wajib. Okey, penyertaan semua guru adalah wajib. Okey, guru-guru diwajibkan untuk hadir hadir ke dalam aktiviti kurikulum adalah untuk mengurus, menyelia dan mengolah kegiatan kurikulum di sekolah. Okey. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kurikulum di sekolah berlaku dengan lancar. Okay, kalau guru bertindak, murid juga akan bertindak. Okay. Dasar yang keempat ialah pelaksanaan kegiatan kurikulum. Okay, setiap kegiatan kurikulum yang dilaksanakan hendaklah mengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman, kemahiran
serta nilai-nilai murni yang membantu membangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani murid secara seimbang. Okey, kita tak naklah murid tu hanya pandai akademik, tapi dia boleh juga dia boleh juga pandai dalam kurikulum. Dia merangkumi semua aspek. Okey. Dan yang terakhir ialah dasar yang kelima ialah penyertaan beramai-ramai. Okey. Pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan, tapi fokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Okey, itu saja daripada saya. Nama saya Mugil Warnin Wirasenan. Nombor metric UKM saya ialah P136273. Aktiviti kokurikulum sukan dapat meningkatkan kesihatan badan murid-murid. Hal ini demikian kerana mereka dapat sentiasa bergiat cergas dan kekal bertenaga. Ketika menimba ilmu di sekolah, mereka tidak akan rasa mengantuk di dalam kelas ketika mendengar pengajaran guru dan kekal fokus di dalam kelas. Murid-murid yang aktif dalam sukan dan permainan juga boleh menjadi atlet sukan yang terkenal dan boleh mewakili negara untuk bertanding dalam perlawanan sukan pada peringkat antarabangsa. Hal ini boleh meningkatkan imej negara di pesada dunia. Murid yang kekal aktif dalam sukan dan permainan juga dapat mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah dan mereka tidak akan melibatkan diri dalam gejala sosial seperti konten sekolah, merokok, menagih dadah dan sebagainya. Hal ini dapat menjamin masa depan murid berkenaan. Murid-murid juga dapat menjadi seorang yang berfikiran positif. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan aktif melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum sukan, murid-murid dapat berfikir secara rasional dan berkeyakinan tinggi serta tidak mudah berputus asa. Cabaran guru dalam menggalakkan ibu bapa dan murid dalam aktiviti sukan kokurikulum. Cabaran pertama adalah tiada pendedahan. Ibu bapa tidak memahami objektif dan kelebihan apabila anak mereka menyertai sukan di sekolah. Yang kedua, mereka sering menganggap bahawa sukan tidak penting berbanding proses pembelajaran di dalam kelas. Cabaran yang kedua adalah tentang minat murid. Murid mempunyai tahap pengetahuan yang rendah dalam bidang sukan kokurikulum. Mereka menganggap bahawa sukan ini membebankan dan membosankan. Selain itu, kurangnya minat kerana dipengaruhi oleh tiada kemewahan bilik persalinan yang lengkap dan kebanyakannya menganggap bahawa sukan tiada nilai akademik. Dan pilihan sukan yang terhad serta tidak digemari oleh murid juga merupakan antara cabaran kepada guru. Dan seterusnya, cabaran ketiga adalah faktor galakan dan juga sokongan. Ibu bapa kurang mendorong pelibatan anak mereka untuk bergiat dalam aktiviti sukan. Mereka menganggap bahawa sukan sebagai aktiviti untuk memenuhi masa lapang sahaja. Dan kurang juga galakan daripada ibu bapa kerana mereka lebih cenderung untuk menghantar ke kelas tambahan pada waktu petang daripada membazir meluangkan masa dengan menyertai sukan. Selain itu, kurangnya sokongan disebabkan kebanyakan sekolah lebih berorientasikan akademik berbanding aktiviti fizikal seperti latihan sukan. Dan cabaran terakhir, iaitu cabaran keempat tentang pentadbiran sekolah. Pihak sekolah kurang memberi penekanan kepada pelaksanaan dan kurang pemantauan terhadap kehadiran murid apabila hadir ke latihan sukan. Selain itu, mereka juga kurang mempromosikan kepada ibu bapa tentang kelebihan apabila anak-anak mereka menyertai aktiviti sukan. Masuk kepada peranan guru dalam menggalakkan ibu bapa murid dalam aktiviti kurikulum, antaranya ialah berkomunikasi dengan ibu bapa. Guru perlu berkomunikasi secara teratur dengan ibu bapa untuk mendapat maklumat tentang pelbagai aktiviti kurikulum yang dijalankan di sekolah, termasuk program sukan. Guru juga perlu memberitahu ibu bapa tentang faedah keseluruhan yang boleh diperoleh oleh pelajar melalui penyertaan dalam aktiviti sukan seperti pembangunan fizikal, mental dan sosial. Selain itu, guru juga boleh mendapatkan maklum balas dan sokongan daripada ibu bapa mengenai cara untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum sukan.
Yang kedua, menyokong murid dalam pembangunan kemahiran sukan. Guru perlu menyokong murid dalam pembangunan kemahiran sukan. Ini termasuk memberi tunjuk ajar, menggalakkan latihan yang berkualiti dan memberi dorongan kepada pelajar untuk mencapai prestasi dalam sukan. Guru juga boleh membantu murid untuk mengenal pasti minat sukan mereka dan membantu mereka untuk menyertai program sukan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang ketiga, membangunkan program sokongan ibu bapa. Guru juga boleh membantu sekolah dalam membangunkan program sokongan untuk ibu bapa yang menyokong aktiviti sukan. Ini termasuk sesi latihan untuk ibu bapa yang menyokong menjadi jurulatih sukarelawan atau menyokong pasukan sukan di sekolah. Yang keempat, menyokong kerjasama dan semangat pasukan. Guru perlu memainkan peranan dalam menyokong kerjasama dan semangat pasukan dalam kalangan pelajar. Ini melibatkan menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dalam pasukan, memberi dorongan dan sokongan yang positif, serta memupuk semangat kompetitif yang sihat. Terakhir, memantau dan menilai kemajuan pelajar. Guru juga perlu memantau dan menilai kemajuan pelajar dalam aktiviti sukan. Ini membantu guru untuk memperbaiki program sukan, memberi tunjuk ajar yang sesuai, dan memberi rafan kepada pelajar yang mencapai prestasi dalam sukan. Baiklah, saya Alini Nadirah Ismail, nombor metrik P134974. Baiklah, seterusnya ini merupakan data ataupun statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam pelaporan pentaksiran sekolah rendah tahun 2019. Laporan pentaksiran ini menunjukkan statistik bagi pelajar yang menyertai co-curriculum, iaitu pelajar-pelajar tersebut sekurang-kurangnya mendapat grade C dan ke atas, menunjukkan keterlibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum ini iaitu pada tahun 2019 telah meningkat sebanyak 99.56%, iaitu seramai 4,038,911 pelajar berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 99.13%, iaitu seramai 4,032,885 pelajar pada tahun 2018. Statistik di sini juga menunjukkan bahawa secara keseluruhan pelajar di Malaysia melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Pelajar-pelajar semakin aktif dalam melibatkan diri dan peratusan pada tahun 2019 meningkat iaitu 99.99% merangkumi 4,040,824 pelajar berbanding tahun 2018 iaitu sebanyak 98.36%, iaitu sebanyak 430,677 pelajar. Berdasarkan maklumat KPM bagi tahun 2019, sebilangan besar pelajar telah menunjukkan prestasi yang baik dalam aktiviti co-curriculum, lebih-lebih lagi dalam aktiviti sukan. Hanya segelintir pelajar yang berada dalam tahap kurang memuaskan dalam aktiviti co-curriculum. Nofitriah binti Wan Hamad akan menguraikan impak penglibatan sukan kepada ibu bapa, di mana yang pertama ialah membentuk kesedaran ibu bapa mengenai pentingnya pembangunan sosial anak-anak. Daripada sini, ibu bapa yang menyokong anak-anak dalam aktiviti sukan dapat menyaksikan perkembangan kemahiran sosial anak-anak yang merupakan aspek penting dalam perkembangan sosial mereka. Okey, bagi poin yang kedua ialah ibu bapa lebih dekat dengan komuniti sekolah dan dapat membina jaringan sosial yang positif, di mana penglibatan ibu bapa dalam co-curriculum sukan dapat membentuk suasana komuniti yang lebih akrab dan mesra. Daripada sini, ia boleh memperkuatkan lagi hubungan sosial di kalangan ibu bapa dan komuniti. Okey, poin yang ketiga ialah memberi kesedaran bahawa ibu bapa berperanan sebagai penyokong emosional bagi anak-anak. Ia akan membuktikan kepada anak-anak tentang sokongan tak terhingga buat mereka. Ibu bapa yang menyokong dalam kemenangan dan kekalahan membantu membentuk mentaliti positif anak-anak tentang cabaran dalam hidup. Poin yang terakhir ialah peningkatan kefahaman ibu bapa tentang kepentingan gaya hidup sihat dan kecergasan fizikal bagi perkembangan holistik anak-anak. Daripada penglibatan ini, ibu bapa dapat melihat anak-anak mereka aktif dalam sukan dan memberi pengalaman langsung mengenai bagaimana aktiviti fizikal membentuk aspek kesihatan anak-anak secara menyeluruh. Seterusnya ialah impak penglibatan co-curriculum sukan kepada anak-anak.
Okey, yang pertama ialah anak-anak dapat mempelajari tentang kerjasama, komunikasi dan berkepimpinan melalui interaksi dengan rakan sebaya dan pengurus pasukan. Pengalaman ini dapat membantu membentuk personaliti sosial dan memperkukuhkan lagi kemahiran interpersonal mereka. Seterusnya ialah anak-anak berpengalaman menghadapi tekanan, mengawal emosi kegagalan dan menyesuaikan diri dengan cabaran. Ia akan membentuk daya tahan mental dan ketahanan emosi. Okey, poin yang ketiga ialah ia akan memberi peluang bagi mengenal pasti dan mengasah bakat serta minat mereka. Mereka boleh menunjukkan kebolehan mereka dalam pelbagai bidang, daripada olahraga individu sehingga sukan berpasukan. Okey, poin yang terakhir ialah penglibatan anak dalam kokurikulum sukan dapat mengajar anak-anak nilai disiplin, tanggungjawab dan integriti dalam sesuatu pertandingan. Anak-anak akan memahami kepentingan bekerja keras, berusaha untuk mencapai matlamat dan menghormati peraturan permainan. Ini adalah nilai-nilai asas yang dapat membentuk akhlak dan moral mereka. Kesimpulannya, aktiviti co-curriculum dapat memberi manfaat kepada pelajar serta memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat sekeliling. Selain itu, guru dan ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk menggalakkan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum di sekolah. Aktiviti co-curriculum di sekolah juga perlu dilaksanakan secara sistematik supaya dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang berdisiplin, sihat, cergas dan cerdas. Akhir sekali, aktiviti co-curriculum dapat membentuk modal insan yang berkualiti pada masa hadapan dan menjadi insan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.